Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari Isnin hari ni. Okey. Masak apa hari ni ya? Untuk mak-mak hari ni masak apa hari ni? So hari ni Zuli masak, baru lepas masak sebenarnya. Okey, cepat-cepat masak hari ni supaya senang lepas ni untuk planning lepas ni So hari ni Zuli masak, semalam balik kampung mak bekalkan kambing. Mak bekalkan kambing. So nak merasa sup kambing hari ni, so Zuli masak sup kambing. Okay, rasa tengah hari ni sedap pula makan sup kambing kan. Terbayang pula sup kambing. Okay, hari ni Zuli tak nak share yang berat-berat. Okay, hari ni rasanya Zuli nak share satu cerita. Satu cerita yang berkaitan dengan tajuk yang Zuli share ni. Kalau nak berjaya, jangan buat benda ni. Kenapa? Apa benda tu? Okay. Nak berjaya ni maksudnya tak kisahlah kita nak berjaya dalam kerjaya, nak berjaya dalam pelajaran, nak berjaya dalam bisnes, nak berjaya sebagai anak yang soleh-solehah, nak berjaya sebagai ibu bapa. Okay. Semua merangkumi semua. Jangan buat perkara yang Zuli nak cakap ni. Okay, berpandukan cerita ni. Okay. Hari ni Zuli terbaca satu cerita. Okay, nak share sikit dengan korang. Cerita tu sangat relevan. Sangat relevan dengan kalau kita nak berjaya, jangan buat benda ni. Okay, ceritanya macam ni. Ada terdapat dalam satu akuarium tu, ada seekor ikan yang sangat cantik. Okay, kalau kita pandang tu dia cantik lah. Mungkin harganya mungkin mahal. Mungkin harganya RM10. Mungkin harganya cecah ratusan ringgit. Atau mungkin harganya cecah ribuan ringgit. Sebab dia cantik. Seekor ikan yang cantik, sisiknya berwarna kebiru-biruan. Okay, kalau kita tengok macam memang cantik lah kan untuk orang bela. Okay, lepas tu empunya ikan tu didatangi oleh seorang pelanggan. Dia tanya, pakcik, harga ikan ni berapa? Okey. Lepas tu dia cakap, pakcik tu cakap, cuba kamu bawa ikan ni, ambil gambar ikan ni dan tunjukkan kepada jiran kamu. Okey. Dia pun ambil gambar dan tunjukkan kepada jiran dia. Tanyakan pada jiran tu harganya berapa. Kalau kamu yang jual ni, kamu letak harga berapa, dia tanya. Ini RM15 je. Okey, jiran dia kata RM15 saja. Okey, lepas tu dia bagi tahulah jawapan tu kat pakcik tu. Lepas tu pakcik tu kata, cuba kamu tanya kepada ada salah seorang nama tu, Zul tak berapa ingat. Okay, dia tanya. Lepas tu orang tu pun jawab harganya hanya puluhan ringgit saja. Puluhan ringgit, RM50 macam tu. Okay, RM50. Lepas tu dia tanya, suruh tanya lagi seorang kepada yang memang pakar ikan. Lepas tu dia tanya pakcik tu, dia tanya harganya berapa? RM15,000. Harga ikan yang sama daripada yang dia tanya seorang tu RM15, seorang lagi RM50, dan last sekali yang memang pakar ikan, yang pencinta ikan, letak harga RM15,000. Okay, so maknanya kat sini pakcik tu bagi tahu, dia kata kalau nak menilai sesuatu benda ataupun perkara tu, memang setiap orang akan ada lain-lain penilaian. Okey, maksudnya cerita ni hampir sama dengan korang pernah dengar tak satu cerita yang seorang bapa dan seorang anak menaiki seekor unta. Seorang bapa dan seorang anak menaiki seekor unta. Mula-mula anak dia yang naik unta. Bapa dia just bawa unta tu yang dinaiki oleh anak dia. Orang berkata,
Melampau sangat sampai hati anak tu dia biarkan bapak dia yang kat bawah tak naik. Okey, lepas tu duk fikirkan orang tu bercakap. Sekarang bapak pula yang naik unta tu, anak pula yang kat bawah yang tarik unta tu. Lepas tu orang pun berkata lagi, apalah bapak tu biarkan si anak tu kat bawah tu. Kesianlah kat anak tu, kecil lagi. Okey, tu yang kedua. Orang lain. Lepas tu duk fikir ke orang tu cakap pula. Dia dua-dua kat bawah, dua-dua tarik unta tu kosong lah, tak ada siapa yang tunggang. Lepas tu orang pula cakap, apalah ke bodoh sangat, dah ada unta tu kenapa tak dia naik? Kan? Okey. Lepas tu duk fikir kawan tu cakap, dah dua-dua bapak dengan anak tu naik. Lepas tu orang pula cakap, ya Allah, melampau betul, kesianlah unta tu, berat nak bawa dua-dua beranak tu. So setiap orang penilaiannya lain-lain. Kita tak perlu nak ambil berat sangat dengan apa orang kata. Selagi apa yang kita buat itu Allah tahu dan dia tak melanggar syariat. Dan tak melanggar apa yang Allah suruh, dan yang janji benda yang kita buat tu kita tahu buruk baiknya. Kalau buruk kita tak akan buat. Jadi yang baik yang kita buat tu tak payah nak hirau apa orang lain kata. Maksudnya kalau kita hirau dengan orang lain kata, okey, contoh dalam bisnes lah kan, kau ni apalah, bisnes jual je lah barang, buat apa nak pergi kelas nak tuntut ilmu bagai. Bukan susah sangat pun bisnes. Okey, itu satu. Lepas tu buat apa kau nak buat FB live hari-hari? Alah, benda tu tak penting lah. Kau ni je, jual je macam biasa. Dua. Okey, itu dua situasi yang berbeza. Mungkin orang luar tak tahu apa situasi yang kita sedang hadapi. Jadi kita tak perlu nak dengar kata orang-orang luar yang tak berada di kerusi kita, tak berada di tempat kita. Macam itulah. Bila orang macam situasi cerita yang pertama tadi, orang akan menilai kita. Okey, yang pertama tadi, orang tak kenal kita, dia akan menilai kita biasa-biasa je. Okey, biasa-biasa je. Lepas tu yang kedua pula, dia akan menilai kita dengan apa yang dia tengok, apa yang dia faham. Okey, apa yang dia tengok dan apa yang dia faham. Yang ketiga, bila orang yang suka, yang mencintai, dia akan menilai kita dengan hati yang tulus. Maksudnya dengan lebih mendalam. Okey? Jadi apa-apa yang orang yang macam menjadikan kita down, jadikan kita emosi tak stabil, jadikan kita stres, tak perlu nak ambil peduli. Tak perlu nak ambil peduli. Kita just ambil input yang positif saja untuk kita lebih berjaya, untuk kita lebih maju ke depan. Sebab kadang-kadang ada orang luar yang berkata pasal kita ni, yang asyik tak puas hati pasal kita, sebenarnya dia jealous, sebenarnya dia iri, sebenarnya dia tak nak tengok kita berjaya. Jadi benda tu tak perlu kita ambil peduli pun. Kita tak perlu ambil peduli. Yang mana yang baik kita ambil. Yang mana yang macam buat kita lagi jatuh, yang buat kita lagi stres tu tak perlu. Tak perlu hiraukan. Sebab kita ada Allah. Allah yang akan bantu kita. Yakin tu, yang Allah memang akan bantu hamba-Nya yang berusaha. Yang berusaha, yang bertindak. Sebab kita jangan buat kerja Allah. Kita teruskan apa yang kita perlu buat kat dunia ni. Selagi dia tak melanggar perintah Allah, selagi dia mengikut syariat, selagi tu kita buat je. Kita buat je. Itulah salah satu yang memang terkesan. Zuli rasa memang terkesan. Kalau kita duk fikir apa orang cakap, duk fikir apalah dia tu, apalah dia buat ni, semua kita tak jadi apa-apa. Memang tak akan ke depan, tak akan jadi apa-apa. So benda tu semua akan efek pada kita punya performance, akan efek pada kita punya patutnya kita ada peningkatan dalam diri kita, dalam hidup kita. Jadi tersekat sebab duk fikirkan apa orang lain nak kata. Samalah juga macam situasi kita, contoh macam mak-mak lah yang dalam berpantang ke apa kan. Mungkin berpantang ni pun banyak isunya kan. So dengar kata orang ni, ni tak boleh lah, buat ni tak boleh lah.
Yang ni sepatutnya kau macam ni, buat macam ni. Kena bengkung ni kan. Kena tak boleh buat macam ni. Kita buat apa ikut standard yang kita mampu buat dan ia masih ikut garisan landasan Islam. Kalau ia bertentangan, so tak payah buat lah. Tak payahlah dengar orang cakap sangat. Untuk diri kita, untuk kesihatan kita, untuk kehidupan kita. Yang terbaik buat diri kita, buat agama Allah, kita ikut. Itu yang Zuli rasa memang benda penting. Sekarang ni memang kadang-kadang orang ambil berat pasal kita kan. Memang tak dinafikan. Memang orang akan cakap kau kenalah macam ni, kau tak payahlah buat macam tu. Tapi benda yang elok, yang positif, kita rasa positif, kita ambil lah. Yang mana yang rasa yang tak positif, yang buatkan kita jadi negatif tu, tak perlu ambil. Okay, itu saja rasanya kalau tentang tentang story sikit lah. Ini ringan-ringan je, tak perlu berat-berat kan. Tapi yang itu sangat penting lah untuk kita berjaya. Tak perlu nak fikir sangat pasal orang lain nak kata apa pasal kita. Selagi kita ikut perintah Allah, selagi kita ikut syariat Allah, benda yang kita buat tu ikut landasan. Yang baik kita amalkan, yang buruk kita tak perlu ikut. Tak perlu dengar lah. Jadi benda yang kalau kita asyik dengar cakap orang apa orang cakap pasal kita, benda yang negatif tu kata tusuk dalam minda kita akan jadi down. Itu kita tak nak. So kita tak akan melangkah ke depan. So benda tu kita tak nak lah. Contoh macam contohlah, lagi satu contoh, macam kita nak bina keyakinan diri. Salah satu untuk berjaya ialah bina keyakinan diri. Selalu kita berpakaian biasa-biasa. So hari ni, esok kita azam baru lah kononnya kan. Aku nak pakai yang cantik-cantik, aku nak pakai tudung yang cantik-cantik, aku nak pakai baju yang smart, yang menampakkan aku ni boleh, aku seorang yang berjaya. Tapi bila kita buat perubahan tu, tiba-tiba ada orang kata, kau ni pun terbiat ke apa benda? Kenapa kau ni lain macam je? Tak perlu ambil peduli benda tu, kata-kata tu. Sebab diri kita tahu apa yang kita nak, kita tahu apa yang kita buat. Selagi ia tak bercanggah dengan Islam, buat je lah. Buat apa nak peduli sangat dengan apa yang orang nak condemn kita tu kan. So untuk berjaya ni memang kena korbankan sesuatu. Itulah. Jadi kalau walaupun benda tu dari kawan-kawan kita sendiri, anggap benda tu macam angin yang lalu je. Kita redah je lah. Okay. Itu salah satu tips untuk berjaya. Tak kisahlah berjaya sebagai seorang anak yang soleh-solehah ke, berjaya sebagai seorang usahawan ke, berjaya sebagai ibu bapa kepada anak-anak, berjaya sebagai seorang student yang cemerlang kan. Itu adalah salah satu cabangnya lah. Okay, insyaAllah kita sama-sama perbaiki diri, kita sama-sama menuju kejayaan dengan lebih baik lah kan. Dan secara tak langsung kita pun boleh mengajak orang lain, boleh bantu orang lain untuk lebih berjaya. Okay, sekian saja untuk hari ni dari Zuli. Okay, apa lagi? Assalamualaikum.